Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan semua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala boleh berjumpa kembali pada hari ini. InsyaAllah kita akan bersama-sama membincangkan tasrif, tajuk ilmu tasrif, muka surat 40. Salawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah kita akan mulai kelas kita. Jadi sebelum kita mulakan kelas kita ni, hayya nabda bi qiraati suratil Fatihah. A'udzubillah. Baiklah, tuan-tuan semua, sebelum kita mulakan kelas kita ni, saya nak bertanya kepada tuan-tuan semua, suara saya jelas ke tak? Suara saya. Lepas tu gambar dekat skrin jelas ke tak? Tulisan dia ada masalah ke tidak? Jika ada masalah, sila bagi tahu supaya saya boleh settlekan, boleh adjustkan sebelum kita mula kelas ni. Bagi tuan-tuan yang sudah hadir bersama kita, suara okey ke tak? Jelas ke tak? Kalau ada masalah, sila bagi tahu. Suara okey ya. Jadi tuan-tuan semua, okey, alhamdulillah jelas ya. Jadi tuan-tuan ni dah ada berapa orang yang hadir ni, Hajah Bisalma, Hajah Siti Mazmin dan hajah-hajah yang lain. Kaifa halukum, apa khabar? Hajah-hajah semua dan haji tuan-tuan semua, apa khabar? Kaifa halukum ayuhas sadatul kiram, apa khabar semuanya? Semoga sihat selalu. Jadi tuan-tuan semua, kita akan belajar hari ini, macam yang kita cakap tadi, kita akan bincangkan muka surat 40 tuan-tuan. Cuma tuan-tuan semua, muka surat 40 ni masih ada kaitannya dengan muka surat 39. Masih ada kaitannya dengan muka surat 39. Apa tu Ustaz? Dia masih sama wazan dia. Apa wazan dia tu? Wazan dia iaitunya tafa'ala yatafa'alu. Masih dengan wazan tafa'ala yatafa'alu. Perbezaan dia apa Ustaz? Perbezaan dia adalah tuan-tuan semua, perbezaan dia itu pada bina dia. Muka surat 40 ni, dia masih menggunakan wazan tafa'ala yatafa'alu. Tapi bina dia berbeza. Bina apa sana? Bina naqis. Bina apa tuan-tuan semua? Bina naqis. Okey. Contoh dia lah, kita ambil satu perkataan yang ada di dalam tabel. Apa tu? Ta'adda ya. Yang paling atas sekali tu. Ta'adda. Ta'adda. Ya ta'adda. Ta'adda. Ya ta'adda. Jadi tuan-tuan semua, wazan dia sama ni. Masih sama. Masih 1, 2, 3, 4, 5. 5 huruf. 1, 2, 3, 4, 5. Sama. Masih dengan wazan yang sama. Tapi bina dia berbeza. Sahih dan naqis. Jelas ke tak jelas ni tuan-tuan semua? Jelas ke tak jelas? Faham ke tidak? Kalau tak jelas sila tanyakan. Sebelum kita mulakan, maknanya muka surat yang 40 ni dengan muka surat 39 masih dengan wazan yang sama. Apa tu wazan dia Ustaz? Wazan dia tafa'ala yatafa'alu. Jelas ke tidak tuan-tuan?
Jelas ya? Okey. Lepas tu, Ustaz, kenapa dia dianggap sebagai bina nakis, Ustaz? Kita cuba bincangkan. Boleh tuan-tuan semua ya? Kita buat dalam table. Saya akan buat macam ni. Okey. Tuan-tuan boleh kena perhatikan ya. Sebab kan ni penting juga ni. Okey. Jadi wazan dia apa tadi? Tafa'ala. Tafa'ala. Wazan dia apa dia? Tafa'ala. Lepas tu kata kerja dia kita ambil sebabkan saya ambil wazan yang fi'il madi, saya ambil kata kerja dia yang fi'il madi juga. Yang ada dalam table itulah ta'adda. Dalam table muka surat 40 ada. Okey tuan-tuan semua. Kita sekarang ni tuan-tuan semua, kita nak tentukan betul ke tak bina dia bina nakis ni. Macam mana kita nak tahu bina dia bina nakis ke tak? Kita tengok ya. Kita ambil wazan, kita ambil kata kerja yang ada dalam table tu. Lepas tu apa cara dia Ustaz? Cara dia adalah kita kena samakan. Kita cari yang mana yang sejajar dengan fa. Yang sejajar dengan fa adalah ain. Yang sejajar dengan ain. Yang sejajar dengan ain apa? Dal. Yang sejajar dengan lam. Itunya huruf lah tuan-tuan semua. Jadi yang dalam bracket ni apa ni Ustaz? Itu adalah kata dasar tuan-tuan. Itu apa dia? Kata dasar ni. Kalau tuan-tuan semua dah jumpai kata dasar, barulah kita boleh cakap bina dia bina apa ni. Tuan-tuan terjumpa dekat sini ada huruf illah dekat ujung. Kalau ada huruf illah dekat ujung tu, apa nama bina dia tuan-tuan semua? Sila tulis dekat ruang komen. Apa nama binanya? Kalau ada huruf illah dekat ujung ataupun bahasa tasrifnya, apabila ada huruf illah yang sejajar dengan lam, apa nama binanya tu tuan-tuan semua? Sila tulis dekat ruang komen. Apa tu nama bina dia tuan-tuan? Kalau ada huruf illah yang sejajar dengan lam, atau yang terakhir dia ada huruf illah, bina apa tu tuan-tuan semua? Bina apa tuan-tuan? Ada yang boleh jawab? Bina apa ni? Ni tajuk kita yang dah lama lah ni. Sila tuan-tuan. Bina nakis. Bina apa nama dia? Bina nakis. Jadi bina nakis ni Ustaz adalah bina yang letak huruf illah dia sejajar dengan lam tuan-tuan ya. Faham ke tak faham? Jelas ke tak jelas tuan-tuan semua? InsyaAllah jelas lah ya. Okey. Bina nakis. Selepas tu, kita dah tahu wazan dia tafa'ala. Ya tafa'alu. Kita pun dah tahu bina dia bina nakis. Sekarang kita masuk kepada sirah-sirah dia punya. Kita kena faham, selepas kita fahamkan tajuk dia, sekarang kita kena fahamkan sirah dan penggunaan wazan. Macam kita bincang sebelum ni. Okey, saya akan buat 3 table macam biasa. Okey, 3 table. Yang dekat sini ni saya letak adalah sirah dia. Siratun. Yang sebelah sini saya letak adalah wazan dia. Waznun. Okey. Macam biasa tuan-tuan semua. Macam biasa. Saya akan bertanya kepada tuan-tuan semua macam biasa. Contohlah tuan-tuan ya. Di sini ni ada perkataan. Kita ambil satu kata kerja lah ya. Satu kata kerja iaitunya mengharapkan. Tarajja. Terjumpa tuan-tuan. Dia letak dia agak tengah-tengah sikit tu. Dekat tengah-tengah dia tu baris yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada yang baris ke-7 lah. Tarajja. Tarajja. Jadi tuan-tuan semua saya akan tanya apa bahasa Arabnya telah mengharapkan, telah berharap atau telah mengharapkan. Bahasa Arabnya iaitunya tarajja. Lepas tu tuan-tuan semua saya akan bertanya nantinya kepada tuan-tuan apa sirah kepada tarajja ni? Maka tuan-tuan kena jawablah sirah dia apa ya? Sirah dia tu sama ada fi'il ke isim. Kalau fi'il amar ke, fi'il madhi ke, mudhari'. Kalau isim masdar ke, isim zaman ke, isim makan ke, isim fa'il ke, isim maf'ul. Sirah apa ni? Sirah dia fi'il madhi. Wazan dia apa tuan-tuan? Wazan ni tuan-tuan boleh rujuk muka surat 39. Tengok wazan fi'il madhi. Apa wazan fi'il madhi? Wazan dia adalah tafa'ala.
Macam tu tuan-tuan ya. Jelas ke tak jelas tuan-tuan semua? Jelas ke tidak jelas? Faham ke tidak? Kalau tak faham boleh tanyakan. Jadi saya lepas ni akan bertanya kepada tuan-tuan semua apa sirah dia, apa wazan dia, dan tentunya saya akan bertanya juga apa makna contoh telah mengharapkan, apa bahasa Arabnya. Okey, minta maaf tuan-tuan ya. Okey, lajunya Haji Aisyah ya. Lajunya. Okey. Saya nanti kalau saya terlalu laju sangat saya akan lambatkanlah sikit. Okey. Jadi tuan-tuan semua, ini latihan dia. Kita cuba. Yang pertama. Sini ada kata kerja dia tarajja, telah mengharapkan tuan-tuan semua. Sekarang tuan-tuan semua, tuan-tuan kena ubah kepada perkataan yang diharapkan. Yang diharapkan. Apa bahasa Arabnya yang diharapkan? Tuan-tuan kena tulis tu dekat komen. Apa bahasa Arabnya yang diharapkan? Yang diharapkan. Apa bahasanya tuan-tuan semua? Sila tuan-tuan semua tulis dekat ruang komen. Apa bahasa Arabnya yang diharapkan? Apa bahasa Arabnya yang diharapkan? Apa sirah dia? Dan apa wazan dia tuan-tuan semua? Sila tulis dekat ruang komen. Sila tuan-tuan semua. Sila. Ada yang boleh? Apa bahasa? Kalau tak boleh, Ustaz banyak sangat tu Ustaz, satu-satu je dulu. Okey, boleh. Tuan-tuan nak jawab dulu. Yang buat fi'il, buat bahasa Arabnya dulu. Boleh. Yang diharapkan tu ini bahasa Arabnya Ustaz. Boleh. Lepas tu ini sirah dia Ustaz. Boleh. Nak bertahap-tahap pun boleh juga. Sila tuan-tuan semua. Sila jawab dekat ruang komen. Jawab saja. Salah pun tak apa. Okey. Yang salah tu kalau tidak pernah menjawab soalan. Itu salah tu. Sebab, okey. Jadi tuan-tuan semua, sila tulis dekat ruang komen apa bahasa Arabnya yang diharapkan. Diharapkan tuan-tuan ya. Yang diharapkan. Sila tuan-tuan semua. Sorry tuan-tuan ya. Ni ada flu pula sedikit. Okey, sila. Ada yang boleh? Okey, yang diharapkan. Sila tuan-tuan semua. Apa bahasanya yang diharapkan? Ustaz, sini ni tak ada Ustaz tulisan dia Ustaz. Macam mana kita nak tahu ni Ustaz? Boleh tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dah tahu guna sirot apa, tuan-tuan boleh tengok acuan dekat atas. Yang perkataan dekat atas tu boleh tengok acuan dekat perkataan atas saja. Tiru saja perkataan yang paling atas yang ada tulisan dan baris dia. Okey, sini dah jawab. Haji Abdul Halim, betul. Haja Aisyah, belum lagi betul. Kena perbetulkan lagi tu. Haja Aisyah. Apa? Okey, haja yang lain dah betul. Mumtaz. Ahsantum. Okey, jadi bahasa Arabnya yang diharapkan, maknanya kita guna apa tu? Kalau yang diharapkan, benda yang diharapkan, sesuatu yang diharapkan, maknanya kita guna sigat apa? Guna sigat ismul maf'ul. Tuan-tuan semua ya. Ismul apa? Ismul maf'ul. Okey, guna sigat isim maf'ul. Maknanya sini ni apa bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya adalah mutarajjan. Tuan-tuan ikutkan saja acuan dekat atas sekali. Kalau atas tu ta'adda, isim maf'ul dia muta'addan. Lepas tu ta'adda, isim maf'ul dia muta'addan. Tabanna, isim maf'ul dia mutabannan. Kalau tarajja, isim maf'ul dia apa? Mutarajjan tuan-tuan semua ya. Ikutkan saja yang dekat atas yang dah ada tulisan dia. Kalau yang Ustaz tarajja ni tak ada Ustaz, kosong je dalam table tu. Memang kosong. Kita yang kena isi. Kena ikutkan yang atas ya. Okey. Wazan dia apa Ustaz? Wazan dia tuan-tuan boleh tengok muka surat 39. Apa wazan dia? Mutafa'alun. Mutafa'alun. Senang sahaja. Sorry. Mutafa'alun. Okey, senang sahaja tuan-tuan. Jelas ke tidak?
Faham ke tidak faham? Sila tuan-tuan semua. Kalau tak jelas, sila tanyakan. InsyaAllah kita akan cuba jawab bersama-sama. Jelas ke tidak tuan-tuan? Faham ke tidak? Ini tuan-tuan semua memang kena hadamkanlah ni mengenai sigat dan wazan. Okey. Nampak semua boleh faham dan boleh ikut ya. Kalau ada yang tak faham, boleh tanyakan sahaja dekat komen. Okey. Tak ada soalan setakat ni nampaknya. Jadi itu contoh latihan yang pertama. Alhamdulillah. Okey. Selanjutnya tuan-tuan semua. Tapi slow. Okey. Okey. Selanjutnya tuan-tuan, apa bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya yang mengharapkan. Yang mengharapkan atau orang yang mengharapkan. Yang mengharapkan. Kalau tadi tu yang diharapkan. Itu benda yang diharapkan atau yang dikenakan. Yang diharapkan. Sekarang tuan-tuan semua, saya nak tuan-tuan dan kita semua ni tulis apa bahasa Arabnya yang mengharapkan. Orang yang mengharapkan atau zat yang mengharapkan. Yang berharap atau pelaku dia. Sila tuan-tuan semua, sila tulis dekat ruang komen apa bahasa Arabnya yang mengharapkan atau yang berharap. Tulis dekat ruang komen. Apa bahasa? Ya, bahasa ni Ustaz. Yang mengharapkan tu ni. Lepas tu sirah dia ini Ustaz. Lepas tu wazan dia ini Ustaz. Sila tuan-tuan semua tulis dekat ruang komen. Kalau tak sempat nak buat semua, tulis saja apa bahasanya yang mengharapkan tu. Yang mengharapkan atau yang berharap tuan-tuan. Sila tulis dekat ruang komen. Haji Aisyah bertanya ni, isim maf'ul kena tambah mim ke? Betul. Isim-isim semua kena tambah mim tu aja. Isim maf'ul, isim fa'il, isim zaman, isim makan, isim masdar, mi tambah dengan mim juga. Okey. Sekarang tuan-tuan semua tulis dalam ruang komen. Apa bahasa Arabnya yang mengharapkan tuan-tuan semua? Yang berharap. Sila tuan-tuan. Okey. Okey. Boleh jawab ya. Ada lagi yang nak jawab? Sila tuan-tuan semua. Apa bahasa Arabnya yang mengharapkan? Yang mengharapkan. Ustaz, sana tu kosong Ustaz. Tak ada isi dia pun. Tak ada tulisan dia pun. Hajah, haji, tuan-tuan semua boleh rujuk yang tengah atas. Tengok yang paling atas sekali tu. Acuan yang paling atas tu lah. Tiru saja yang atas sekali tu. Macam mana bentuk dia. Okey, ramai yang dah jawab ya. Jadi kalau yang mengharapkan, maknanya yang mengharapkan maknanya pelaku. Yang mengharapkan. Orang yang mengharapkan, zat yang mengharapkan, maknanya kata nama pelaku. Maknanya itu apa kita gunakan? Ismul fa'il. Kalau ismul fa'il, apa bahasanya? Bahasa Arabnya adalah mutaradjin. Tuan-tuan ya. Mutaradjin. Jadi makna mutaradjin apa ni Ustaz? Maknanya adalah orang yang mengharapkan atau zat yang mengharapkan atau yang mengharapkan. Orang yang mengharapkan boleh. Benda yang mengharapkan boleh juga. Zat yang mengharapkan boleh. Jadi yang mengharapkan benda dia. Pelaku dia. Okey tuan-tuan ya. Jadi wazan dia apa? Wazan dia adalah mutafa'ilun. Masya Allah. Alhamdulillah kita dah selesaikan yang latihan yang kedua ni. Kita dah buat sirah dia, kita dah buat wazan dia, kita dah buat apa bahasa Arabnya. Okey, jelas ke tidak jelas? Faham ke tidak faham? Sila tanyakan tuan-tuan. Kalau tak faham, tanyakan sahaja. Jangan malu-malu, jangan takut. Kena tanyakan. Jelas ke tidak jelas? Faham ke tak faham? Sila tuan-tuan semua. Okey, faham ya? Okey. Atau saya terlalu laju sangat ni Ustaz? Ustaz laju sangat ni nampaknya. Okey, kalau laju sangat, saya pun minta maaf. Saya cuba agak lambatkan sedikit. Jelas tapi lambat. Okey. Okey. Tak apa.
Sebabkan kita ni baru-baru je belajar tuan-tuan ya. Kita baru belajar bahasa Arab. InsyaAllah nanti kalau dah banyak kali kita belajar, dah banyak kali ikut kelas bahasa Arab, InsyaAllah terasa mudah tu, InsyaAllah. Huruf illah dihilangkan ke? Macam ni dia tuan-tuan semua. Okey, Masya Allah. Soalan daripada Hajah Misalmah. Okey, jadi untuk setakat yang sirah ni, tuan-tuan semua boleh faham lah ya. Untuk setakat sirah ni ya. Jadi kalau untuk setakat sirah dah faham, saya boleh teruskan kepada soalan Hajah Misalmah. Faham ke tidak faham? Ada soalan ke tidak? Untuk yang ni, kalau tuan-tuan semua dah faham, insyaAllah saya akan teruskan pada soalan Hajami Salmah. Sebabkan soalan Hajami Salmah ni pun juga saya sebenarnya nak jelaskan ni. Okey, faham ya? Okey. Jadi tuan-tuan semua, tak ada soalan ya. Jadi tuan-tuan semua, Hajami Salmah tanya, Mutarat Jin. Okey, saya buat dalam table jugalah, biar semakin nampak dia. Ustaz Mutarat Jin, Ustaz. Mutarat Jin. Wazannya tadi apa tuan-tuan semua? Wazannya mutafa'ilun. Mutafa'ilun. Okey. Mutafa'ilun. Waalaikumsalam Hajah Nurmah. Okey, Hajah Nurmah jangan sampai lewat terus Sebab kan kelas kita ni mula pukul 11.45. Pukul 11.45 mungkin kadang-kadang lewat 1 minit 11.46 lah. Kadang-kadang 1 minit lewat dia ataupun kadang-kadang okey pas 11.45 macam tu. Tapi pukul 11.45 tuan-tuan lah bersedia lah tu. Jangan sampai lewat lagi. Okey. Jadi mutafa'ilun, mutarad jin. Ada soalan daripada Hajah Misalmah. Ustaz, yang sejajar dengan lam tak ada ke huruf illah dia? Atau macam ni soalan tadi. Kalau kita tengok yang sejajar dengan mim, yang sejajar dengan ta, yang sejajar dengan fa, ra. Okey, yang sejajar dengan fa apa? Ra ya. Yang sejajar dengan ain apa? Jim. Okey, boleh. Yang sejajar dengan lam mana Ustaz? Yang sejajar dengan lam ni mana? Tak ada nampak pun. Maknanya Ustaz, yang huruf illah yang ya ni, tadi kan Ustaz ada huruf illah dekat sini. Ya ni. Sini pun juga ada huruf illah Ustaz. Bila mana isim fa'il, mana huruf illah dia? Maknanya dekat sini ni, yang dekat kita buat sini ni, huruf illah dia tak ada sini ni. Jadi yang tak ada tu apa dia? Huruf illah yang ya ni. Ini tak ada. Jadi ke mana huruf illah dia tu Ustaz? Itu yang soalan daripada Hajah Misalmah. Betul aja ya? Jadi mana huruf illah dia? Sebab kan pada fi'il madi ada huruf illah dekat ujung. Pada isim maf'ul ada huruf illah dekat ujung. Pada isim fa'il mana huruf illah dia? Macam ni tuan-tuan semua ya. Jadi isim ini kan sirah apa ni? Sirah isim fa'il. Ini sirah dia sirah apa? Sirah isim fa'il. Pada sirah isim fa'il ni tuan-tuan semua, pada sirah isim fa'il ni, contoh dia, sini ni perkataannya mutarat jin. Mutarat jin ni tuan-tuan, dalam ilmu nahu, dia ni termasuk kepada jenis perkataan apa? Isim mangkus tuan-tuan semua. Mutarat jin ni, dalam ilmu nahu, ni dalam nahu dia punya ni, dalam nahu dia dianggap sebagai apa? Isim mangkus tuan-tuan ya. Isim mangkus. Dalam ilmu nahu dia dianggap sebagai isim mangkus. Jadi tuan-tuan semua, kalau mutarat jin, isim mangkus sebenarnya dekat ujung dia tu ada ya. Ada ya dekat ujung dia tu sebenarnya dia. Macam ni bentuk sebenarnya dia. Mutarat jiyun sebenarnya. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak cakapkan mutarat jin ni dalam ilmu nahu dia ni marfu' dengan domah yang tak nampak. Mana domah tak nampak tu Ustaz? Domah tak nampak dia pada ya ni. Macam tu tuan-tuan. Kalau isim mangkus, kalau dia tak ada alif lam, maka bentuk dia mutarat jin.
Mana huruf illah dia? Huruf illah dia dihilangkan untuk sementara tu. Kalau ada alif lam, kalau dia punya alif lam, barulah datang balik huruf illah dia. Baru ada huruf illah dia. Jadi dia al-mutarad, al-mutaradji. Baru ada huruf illah dia. Jadi tuan-tuan semua, ini ni kaitannya sangat kuat dengan ilmu nahwu. Mana huruf illah dia Ustaz? Huruf illah dia dibuang. Kenapa dibuang Ustaz? Sebabkan dia dalam ilmu nahwu dia termasuk isim mangkus tuan-tuan semua. Kalau isim mangkus, kalau dia tak ada alif lam, maka huruf illah tu tak ditulis. Kalau dia ada alif lam, barulah huruf illah tu ditulis tuan-tuan semua. Jelas ke tidak jelas? Faham ke tidak? Kalau tak faham, tuan-tuan tanyakan saja. Boleh saya ulang semula dengan kata yang lain. Jelas ke tidak jelas? Faham ke tidak? Okey. Jelas ya? Okey. Kena minum sedikit ni. Okey, alhamdulillah jelas ya. Ada lagi tuan-tuan, Hajah Miss Salma, macam mana Hajah? Hajah boleh kurang jelas. Okey, kita tambahkan yang lain. Perkataan yang lain ya. Perkataan yang lain. Contohlah kata kerja dia. Saya nak buat kata kerja dia. Okey. Isim fa'il kepada kita ni sirah dia, sirah dalam nahwu dia isim fa'il. Dia isim fa'il saja ni yang macam tu. Sirah dia isim fa'il. Contoh dia isim fa'il kepada ta'adda, melampaui batas. Apa isim fa'il dia? Isim fa'il dia adalah muta'addin. Muta'addin. Ni isim fa'il dia tuan-tuan semua ya. Ini isim fa'il kepada ta'adda. Okey. Jadi isim fa'il kepada kata kerja. Kata kerja dia apa sana tu? Ta'adda. Saya ambil kata kerja ta'adda yang paling atas sekali tu tuan-tuan semua. Ta'adda. Pada kata kerja ta'adda ni, ada huruf illah dekat belakang. Ni huruf illah dia. Ni kata kerja ni fi'il madi dia lah ya. Tapi Ustaz, bila mana kita nak sebut isim fa'il dia, kalau sini maknanya telah melampaui batas. Kalau sini orang yang melampaui batas. Mana sini huruf illah dia Ustaz? Tak ada sini huruf illah dia pun. Mana huruf illah dia Ustaz? Huruf illah tak ada. Salah ni kitab ni. Bukan kitab yang salah. Bukan kitab yang salah ya. Maknanya ada kaedah khas untuk dia ni. Ada kaedah khas untuk dia ni. Apa kaedah khas dia tu? Kaedah khas dia tu ada pada ilmu nahwu dia. Pada ilmu nahwu. Muta'addin ni, isim fa'il muta'addin ni, dia termasuk kepada isim mangkus tuan-tuan semua. Isim mangkus tu apa Ustaz? Isim mangkus tu, bentuk dia macam ni, muta'addin. Tapi, sebenarnya, dekat ujung dal ni, selepas dal ni, ada ya sebenarnya, ada huruf illah sebenarnya tuan-tuan semua. Tapi huruf illah dia dibuang tuan-tuan. Sebenarnya ada huruf illah tuan-tuan ya. Jadi bentuk asal dia sebenarnya muta'addiyun sebenarnya. Tapi huruf illah dia dibuang. Jadi setiap sigat isim fa'il pada bina nakis ni yang muka surah 40 ni, semua tu adalah isim mangkus tu. Semua isim fa'il ni pada muka surah 40 ni, tuan-tuan semua, pada muka surah 40 ni, semua tu adalah isim mangkus tuan-tuan. Jadi kalau dia isim mangkus, sebenarnya ada huruf illah dekat ujung tu. Ada ya dekat ujung ni sebenarnya. Ada huruf illah dekat sini sebenarnya. Cuma dia dibuang tuan-tuan. Jadi dia muta'addin. Tapi dia dibuang. Kalau tuan-tuan nak bagi alif lam, barulah ada balik lagi huruf illah dia tu. Datang lagi huruf illah dia. Al-muta'ad. Datang lagi huruf illah dia. Kalau kita gunakan alif lam, ada lagi huruf illah dia. Jadi tuan-tuan semua, kalau nampak yang sifat ini, bagi alif lam. Kalau kita dah bagi alif lam, baru datang balik ya dia, barulah nampak. Mana huruf illah dia? Huruf illah dia ya dia. Macam tu tuan-tuan semua. Jadi tuan-tuan,
berkenaan dengan isim fa'il muka surat 40 ni, tuan-tuan semua jangan lupakan tajuk isim mangkus dalam nahwu. Sebabkan dia sangat berkaitan dengan isim mangkus dalam nahwu tuan-tuan semua. Sama lah kalau tuan-tuan ada belajar nahwu tu, ada kaedah dia ja'a qadim, telah datang siapa seorang hakim. Qadim ni hakimnya. Ustaz, kenapa sini qadim Ustaz? Kenapa bari bawah ni? Bukankah dia ni pelaku? Kalau kata Ustaz Angga cakap pelaku tu kena marfu' bari depan ujung ni Ustaz. Tuan-tuan jangan sampai salah kira, salah sangka. Ini ni betul ni macam ni. Kenapa? Sebabkan qadin ni isim mangkus. Sebenarnya dekat ujung dia tu ada qadiyun, sebenarnya ada ya. Ada ya, tapi ya dia dihazafkan sehingga bentuk dia jadi macam mana? Ja'a qadin. Jadi kalau isim mangkus tuan-tuan semua, memang ya dekat ujung, huruf illah dekat ujung dibuang tuan-tuan semua. Okey. Macam mana tuan-tuan? Jelas ke tidak jelas? Faham ke tidak faham? Kalau tak faham, kalau tak jelas, tanyakan lagi. Okey. Atau nanti bolehlah bila tuan-tuan semua jangan risaukan. Tuan-tuan semua jangan risaukan. Kalau insya-Allah kalau kita masih ada kelas ni, kita akan sampai nanti pada level-level selanjutnya, pada kelas selanjutnya akan terjumpa lagi dengan yang ni. Akan terjumpa lagi dengan isim fa'il yang dia ni adalah isim mangkus dalam ilmu nahwu. Akan terjumpa lagi. Kalau tuan-tuan tengok tu semua tu pada muka surat berapa lagi ya? Kejap ya saya cari ya. Akan jumpa lagi ni kaedah yang ni. Iaitunya pada muka surat 49. Muka surat 49. Terjumpa lagi kaedah ni. Jadi tuan-tuan jangan risau, Ustaz, saya tak faham yang ni Ustaz. Maknanya kalau tak faham yang ni, saya pun tak boleh teruskan kelas ni. Bukan macam tu tuan-tuan. Tak faham sekarang, ada lagi tajuk yang serupa dengan ni. Akan berjumpa lagi benda yang sama. Pada muka surat 49, pada muka surat, kejap ya. Pada muka surat 54, ada lagi tu. Pada muka surat 54. Lepas tu pada muka surat 60 ada juga tuan-tuan semua. Jadi dia tuan-tuan jangan risaukan sebabkan kita akan ulang-ulang yang benda yang sama sampai tuan-tuan semua boleh insya-Allah boleh fahamkan kaedah-kaedah bahasa Arab insya-Allah. Okey tuan-tuan semua ya. Jadi dalam ilmu nahwunya tuan-tuan kena jangan lupakan isim mangkus nahwu dia ni. Sebab dia berkaitan. Jadi macam ni kalau saya nak bagi kesimpulannya tuan-tuan ya. Macam ni. Okey. Kejap tuan-tuan ya. Okey. Tadi tu ada sigot dia isim fa'il. Isim fa'il. Sigot isim fa'il. Sirah isim fa'il. Contoh dia tadi apa? Muta'addin. Muta'addin. Tak nampak ya dia Ustaz. Kalau dia bagi alif lam baru nampak. Betul. Al-muta'addi. Okey. Ini dalam nahwu dia, dalam nahwu dikatakan sebagai apa? Isim mangkus. Okey tuan-tuan ya. Yang ni jelas ke tidak jelas tuan-tuan? Jelas ke tidak jelas yang ni? Okey. Ada satu lagi tuan-tuan. Masih dalam muka surat yang sama. Muka surat 40 ni. Isim maf'ul. Kalau tuan-tuan tengok lagi semula. Tengok lagi elok-elok. Isim maf'ul. Isim masdar. Apa lagi tu? Isim zaman. Isim makan. Saya buat dalam table lah ya. Isim sigot untuk sigot. Isim maf'ul. Isim maf'ul. Isim zaman. Makan dan lain-lain tu. Dan isim masdar mimi juga. Itu semua apa bahasa Arabnya tuan-tuan? Muta'addan ya. Betul ya? Muta'addan ya. Betul ya? Muta'addan. Kata kerja dia tadi apa? Kata kerja tadi kan ta'adda. Ta'adda ni maknanya melampaui batas. Okey, ta'adda melampaui batas. Isim maf'ul dia, isim zaman dia, isim makan dia, isim masdar mimi dia, semuanya itu adalah muta'addan. Muta'addan ni tuan-tuan jangan lupakan.
Ini ni juga berkait sangat dengan ilmu nahu, tuan-tuan. Dalam ilmu nahu, dia termasuk pada isim apa ni tuan-tuan semua? Sila tulis dekat ruang komen. Dalam ilmu nahu, termasuk kepada jenis isim apa tu tuan-tuan? Kalau muta'addin dengan al-muta'addi, dalam ilmu nahu, dia termasuk kepada jenis isim mangkus, tuan-tuan. Kalau yang ni tuan-tuan semua, ini termasuk kepada jenis isim apa tu tuan-tuan? Sila tulis dekat ruang komen. Ada yang ingat? Dalam nahu dia tu. Termasuk kepada isim apa tu tuan-tuan semua? Dalam ilmu nahu dia. Muta'addan tu. Ada yang tahu? Atau belum kenal? Sila. Ada yang tak tahu? Ataupun ada yang tahu? Kalau tahu sila bagi tahu. Apa tu? Sirah dia. Bukan sirah. Jenis kata dia dalam ilmu nahu. Okey, Hajah Nurmadiah, Mumtazah, Ahsanti. Ada lagi yang nak jawab? Dalam ilmu nahu, muta'addan tu dia jenis kata apa tu tuan-tuan semua? Hajah Saidah, Mumtazah, Ahsanti. Ini tuan-tuan semua, ini adalah isim maksur dalam ilmu nahu dia tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak bagi alif lam, maka dia menjadi apa? Al-muta'adda. Macam tu tuan-tuan ya. Al-muta'adda. Jadi tuan-tuan semua, kalau terjumpa isim maf'ul, isim zaman, isim makan, isim masdar mimi, semua tu adalah isim maksur dalam ilmu nahwu dia punya. Isim maksur. Okey, al-muta'adda. Ini isim maksur ni. Jadi kalau tuan-tuan terjumpa yang ni, ini jenis apa isim dia? Isim maksur. Ini jenis apa dia? Isim mangkus, tuan-tuan semua ya. Jangan lupakan, jangan tinggalkan nahu ketika belajar tasrif, tuan-tuan. Jelas ke tidak jelas? Faham ke tidak? Kalau tak faham, sila tanyakan. Okey. Boleh ya? Ada soalan setakat ni tuan-tuan semua? Hal indakumus soal? Ada soalan? Tak ada? Okey. Kalau tak ada soalan, okey, kita jenis kata isim maksur. Betul, Hajah Misalmah ya. Itu dalam nahu. Jelas ke tidak jelas tuan-tuan semua? Ada lagi soalan? Kalau tak tahu, kalau tak faham, tanyakan. Okey. Okey. Semua faham ya? Okey. Jadi sekarang kita cuba masuk kepada latihan. Sekarang masa kita tinggal 5 minit je lagi ni. Okey, tak apa. Kita cuba, saya cari yang latihan yang paling senang dan tak lama-lama sangatlah. Yang latihan paling senang lah dulu. Saya ambil yang latihan yang di bawah tu tuan-tuan semua. Yang nombor 10. Nombor 10. Tuan-tuan semua terjumpa yang nombor 10. Nombor 10. Kita ambil latihan nombor 10. Nombor 10 tu cukup tak panjang sangat. Sesuai dengan masa kita. Kita pun hanya ada masa 5 minit saja lagi. Sebab selepas ni kita nak ambil kelas bahasa komunikasi. Okey. Nombor 10 ya. Okey. Okey. Ummi. Terjumpa tuan-tuan semua ya. Nombor 10. Latihan muka surat 40 yang nombor 10. Ummi wa Faridah. Dan Faridah. Ibu saya dan Faridah. Okey. Okey tuan-tuan ya. Bla 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 bla. Ibu saya dan Faridah. Ini ni tuan-tuan sekarang kita macam biasa. Macam biasa format dia. Pertama, kita settlekan pasal sorof dia dulu. Dalam sorof dia tu kita kena tahu apa fi'il madi dia. Lepas tu tuan-tuan kena tahu apa sirah dari yang ini. Ni perkataan ni ya. Kita nak tahu yang ni. Apa fi'il madi dia, apa sirah dia, apa wazan dia dan apa bina dia tuan-tuan semua. Apa bina dia. Yang pertama kali. Apa ni fi'il madi dia tuan-tuan? Sila tulis dekat ruang komen. Tulis dekat ruang komen. Betul Hajah Salmah. Masa mencemburi kita. Okey. Sila tulis dekat ruang komen.
Apa tu fi'il madi dia tuan-tuan semua? Sila tulis dekat ruang komen. Apa fi'il madi dia tuan-tuan semua? Fi'il madi kepada yang saya bagi dekat sana tu, saya tandakan tu. Apa fi'il madi dia tuan-tuan semua? Sila tulis dekat ruang komen. Okey. Alhamdulillah ramai yang jawab. Fi'il madi dia apa? Fi'il madi dia Ustaz. Dah ramai jawab. Taghanna. Taghanna ni maknanya apa ni? Maknanya menyanyi ya. Bernyanyi atau menjadi kaya. Bernyanyi atau menjadi kaya. Okey. Okey, tuan-tuan semua. Mumtaz. Ahsantum. Okey. Selanjutnya tuan-tuan semua. Sirah dia lagi tuan-tuan. Sirah dia. Bentuk kata dia. Apa tu sirah dia tuan-tuan semua? Ini saya risaukan ni boleh ada yang tersilap ni. Apa sirah dia ni tuan-tuan semua? Sila tulis dekat ruang komen. Apa sirahnya tuan-tuan semua? Sila tuan-tuan semua. Sila tulis dekat ruang komen. Apa sirah kepada perkataan yang saya tandakan ni. Apa sirah ni tuan-tuan semua? Sila tulis dekat ruang komen. Okey. Ada yang boleh jawab? Apa sirah dia? Hajar Nur Fazila. Ada lagi nak jawab? Ahsantia Hajar. Ada yang nak jawab? Hajar Nurma. Ada lagi? Okey. Hajar Aisyah. Betul. Sirah dia apa? Fi'il mudhari'. Ahsantum. Okey, selanjutnya apa wazan dia tu? Fi'il mudhari' ramai jawab fi'il mudhari'. Okey, selanjutnya tuan-tuan semua. Apa wazannya ni? Wazan kepada perkataan yang kita bincangkan ni, yang saya bagi tanda tu. Apa wazan dia? Masya-Allah, Hajar Siti Mazbin kena tulis semua sekali ya. Masya-Allah. Okey. Apa tu wazan dia tuan-tuan semua? Sila tulis dekat ruang komen. Apa wazan dia? Sila tuan-tuan semua. Sila tulis dekat ruang komen. Apa wazan dia? Sila. Ada yang boleh? Ada Siti Mazmin dah jawab semua dah. Apa wazan dia tuan-tuan semua? Sila. Tuan-tuan semua, apa wazan dia? Ada yang boleh jawab? Wazan dia rujuk muka surat 39. Betul. Okey, betul. Wazan dia adalah ya tafa'alu. Cuma Ustaz, sini ni kan gunakan ta. Memang fi'il mudhari' kadang-kadang ada masanya dia gunakan ta, ada masanya dia gunakan hamzah, ada masanya dia gunakan nun dekat depan dia, ada masanya dia gunakan ya dekat depan dia. Terpulang kepada ayat tu. Kalau dekat sini ni dia gunakan ta. Jadi kita ubah sajalah wazan dia gunakan ta biar sama ya. Jadi tatafa'alu. Jadi macam mana baca dia? Tataghanna. Yang ujung ni tak jangan baris-baris depannya, huruf illah tak payah dibagi baris. Jadi dia tataghanna. Jadi tuan-tuan nak bagi baris ni ikutkan wazan tuan-tuan semua ya. Okey. Ikutkan wazan. Lepas tu bina dia. Bina dia kita dah nampak Ustaz dekat atas kali tu bina nakis Ustaz. Okey betul. Bina nakis, tak payah cari bina ni. Untuk tasrif ni, untuk setakat tasrif ni, jelas ke tidak jelas? Jelas ke tidak jelas? Faham ke tidak? Tuan-tuan semua, faham ke tidak? Kalau tak faham, kalau tak jelas, sila bagi tahu. Okey, jelas ya? Faham ya? Okey. Masya Allah. Sekarang dah 12.30 dah. Okey, tak apa. Kita lebihkan agak 3 minit ke 2 minit macam tu. Tak apa. Okey, kita belum habiskan nahu lagi. Kita kena habiskan nahu ni sikit lagi ni. Ini tasrif dah jelas dah ya. Tasrif dah okey. Sekarang kita masuk kepada nahu dia punya. Tataghanna ni apa tadi? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Sedang bernyanyi. Sedang bernyanyi.
Okey, kalau ada fi'il, kita kena cari fa'il. Mana fa'il dia, Hajah? Tuan-tuan semua, mana fa'il dia? Siapa yang bernyanyi? Siapa yang bernyanyi? Mana fa'il dia, tuan-tuan semua? Tuan-tuan semua, mana fa'il dia? Sedang bernyanyi. Siapa yang bernyanyi? Mana fa'il dia, tuan-tuan? Sila tulis dekat ruang komen. Mana fa'il dia, tuan-tuan semua? Mana fa'il dia? Sila tulis dekat ruang komen. Mana fa'il? Siapa yang bernyanyi? Betul. Sia Hajah. Ahsanti ya Hajah Siti Mazmin. Ada lagi nak jawab? Mana fa'il dia, tuan-tuan semua? Tataghanna. Mana fa'il dia? Mana fa'il dia? Okey. Sila tuan-tuan semua, mana fa'il dia? Okey. Sedang bernyanyi. Siapa yang bernyanyi? Ibu saya. Kalau selepas kata kerja tu ada kata nama yang boleh jadi fa'il, maka kita jadikan kata nama ni sebagai fa'il. Sedang bernyanyi siapa? Ibu saya. Jadi ibu saya ni sebagai fa'il, tuan-tuan semua ya. Fa'il. Lepas tu tuan-tuan, supaya tuan-tuan jangan lupa. Kalau kita pernah bincangkan sebelum ni, kalau ada kata nama dan selepas dia ada ganti nama yang menyatakan kepunyaan, kalau ada kata nama, macam ni ya. Ini kan ibu, ni kan ummu plus dengan ya. Ini kata nama ni, ibu. Ini saya. Ini menyatakan kepunyaan. Ibu saya, ibu engkau, ibu mereka, ibu dia. Itu kepunyaan. Kalau menyatakan kepunyaan, ganti nama ni tuan-tuan semua, ganti nama ya ni jadi apa dia? Jadi mudhafun ilaihi. Pernah kita bincang ya? Mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaih. Faham ke tidak faham? Jelas ke tidak jelas tuan-tuan? Untuk yang ni, jadi kalau ada kata nama, selepas tu ganti nama yang menyatakan kepunyaan, ganti nama yang menyatakan kepunyaan tu, saya ni, ya ni yang menyatakan saya ni, dia sebagai mudhaf ilaih. Faham ke tidak faham? Jelas ke tidak jelas? Okey. Wadih amla. Hari ni kita tak ada gunakan wadih amla ya. Okey, wadih amla. Jelas ke tidak jelas? Okey. Lepas tu tuan-tuan semua, dah jelas sampai sini ya. Tataghanna ummi. Ibu saya sedang bernyanyi. Siapa? Ibu saya. Dan. Ini ni apa tuan-tuan semua? Kalau dan ni saya rasa tuan-tuan ada belajar dengan Ustaz Angga ni. Dan ni apa nama dia? Ataf ya. Haraf ataf ni. Haraf ataf. Harful atfi. Haraf ataf. Lepas tu Faridah. Tuan-tuan mungkin dah belajar tapi mungkin juga belum. Saya pun tak tahu ni. Saya pun tak tengok lagi kelas Nahwu. Mungkin dah belajar. Selepas huruf ataf, apa nama dia? Ma'tuf nama dia tuan-tuan semua. Ma'tufun. Okey, ma'tuf. Jadi kalau terjumpa ataf ni apa Ustaz? Ataf tu ada wa, ada thumma, ada fa, ada banyaklah. Tuan-tuan nanti akan ada tajuk dia dalam Nahwu tu insya-Allah. Di level 2, di ujung-ujung level 2 ada tajuk dia. Jadi selepas huruf ataf, apa nama dia? Ma'tuf tuan-tuan semua. Okey. Itulah perbincangan latihan yang nombor 10 ni tuan-tuan. Jadi itu Nahwu dia. Nahwu dia dah habis, tak ada lagi tu Nahwu dia dah cukup sampai sana dah. Tadi makna ayat ni apa? Tataghanna ummi wa Faridah. Ibu saya dan Faridah sedang bernyanyi tuan-tuan. Okey, faham ke tidak faham? Jelas ke tidak? Faham ke tidak tuan-tuan? Kalau tak faham, tanyakan saja. Okey. Tapi masa kita pun dah lewat 5 minit ni. Selepas ni kita akan teruskan lagi kepada bahasa Arab komunikasi. Jangan tuan-tuan lupakan ya. Selepas lagi ni kita akan belajar bahasa Arab komunikasi. InsyaAllah kita akan jumpa lagi selepas ni dalam video selanjutnya iaitu video live untuk bahasa komunikasi pada pukul 12.40 atau mungkin 12.42 lah. Mungkin saya lewatkan sikit. Nak berehat sedikit saja. Sepatutnya 12.40 tapi mungkin saya lewatkan 2 minit ke 3 minit macam tu tuan-tuan ya. Okey, sila tuan-tuan boleh nak minum ke? Nak minum dulu boleh minum. Sila minum. InsyaAllah kita jumpa sekejap lagi
dalam masa 7 minit ke 8 minit lagi insya-Allah. Jazakumullah khairan. Terima kasih tuan-tuan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.